Hai, jumpa lagi. Hari ini cikgu akan teruskan subjek Bahasa Melayu dengan penerangan kertas 2 iaitu kod 012 iaitu cikgu akan fokus kepada penulisan bahagian C. Baiklah, sebelum cikgu teruskan, seperti biasa cikgu akan terangkan mengenai bahagian-bahagian yang terdapat dalam penulisan. Okey, cikgu harap anak-anak ingat terdapat 3 bahagian. Okey, bahagian A 10 markah, soalan bergambar ya. Okey, gambar tunggal dan gambar bersiri membina 5 ayat. Okey, bahagian B, okey, menulis ulasan 15 markah, kita dah buat dulu ya. Okey, gambar tunggal, terdapat gambar tunggal, gambar bersiri dan juga petikan ya. Kemudian ini yang kita akan fokus pada hari ini iaitu bahagian C. Ini biasa menulis karangan. Okey, untuk yang ini kita ada 25 markah. Jawab satu soalan daripada 2 soalan yang dikemukakan. Okey, untuk bahagian C terdapat soalan bentuk berformat, tidak berformat dan mungkin juga akan diberi soalan dalam bentuk bergambar ya. Okey. Kita terus masuk ke bahagian C ya. Okey, untuk bahagian C yang cikgu terangkan tadi, okay, kita ada 2 soalan. Okey, iaitu soalan 1. Okey, kita boleh jawab soalan 1 atau soalan 2. Okey, tak perlu jawab dua-dua, pilih satu soalan sahaja. Pilih yang mana anak-anak rasa banyak idea yang akan dikemukakan. Baiklah, cikgu akan berikan contoh soalan bahagian C. Okey, macam yang cikgu bagi tahu tadi, soalan bahagian C membawa 25 markah. Masa yang dicadangkan untuk anak-anak buat soalan ini, untuk jawab soalan ini 25 minit. Cukup ya, cukup masa. Sebab jawab satu soalan sahaja ya. Okey, ini contoh soalannya. Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Ingat, 80 patah perkataan. Okey, lebih sikit tak apa. Jangan kurang ya. Baik, contoh soalan 1. Sempena bulan membaca 2021, satu pameran dan jualan buku telah diadakan di tempat kamu. Sebagai wartawan majalah sekolah, okay, kamu telah ditugaskan untuk menulis berita tentang pameran dan jualan buku tersebut. Baiklah, kalau anak-anak rasa ada banyak idea tentang yang ini, boleh jawab soalan 1. Atau kalau rasa susah, okay, boleh jawab soalan 2. Okay, ini contoh saja ya. Ketika sedang bermain di padang sekolah, tiba-tiba seorang daripada rakan kamu pingsan. Ceritakan tindakan yang kamu ambil untuk menyelamatkan rakan kamu yang pingsan itu. Baiklah, itu tadi contoh soalan bahagian C. Baik, contoh soalan-soalan ini akan berubah bentuk tiap-tiap tahun. Sama ada dibagi yang berformat, tidak berformat, okey, ataupun kadang-kadang akan dibagi soalan bergambar, jawab berdasarkan gambar, macam-macam bentuk boleh jadi ya. Tiap-tiap tahun akan berubah. Okey, kita lihat dulu langkah-langkah menulis karangan ya. Okey, tengok cara-cara untuk menulis karangan dengan senang dan betul. Okey, baiklah. Okey, yang pertama, macam biasa, teliti dulu tajuk atau soalan yang hendak dipilih. Carilah yang senang. Okey. Cari kunci tajuk atau kunci soalan. Gariskan. Macam yang selalu cikgu tunjuk, dah baca soalan garis. Ya. Okey, supaya kita tahu apa fokus kita. Ya. Catat isi-isi penting dan buat rangka karangan. Nanti cikgu bagi contoh ya. Contoh rangka karangan. Kemudian tulis karangan berdasarkan rangka karangan yang sudah dibuat. Kemudian, okey, dah ada rangka tu tadi. Huraikan isi yang dah dicari. Okey, tuliskan contoh-contoh. Gunalah penanda wajana supaya ayat gramatis ya. Kemudian perkara yang selalu diabaikan. Okey, ini penting ya. Semak semula karangan yang telah
siap. Kalau tak semak, takut ada kesalahan ejaan. Kalau dah banyak sangat kesalahan ejaan, nanti akan menjejaskan markah nanti ya. Baiklah. Kemudian tanda baca. Semak juga struktur ayat, pemilihan kata. Pilihlah kata yang sesuai. Okey. Kemudian gaya bahasa, mestilah gaya bahasa yang menarik. Okey. Gaya bahasa yang boleh menarik perhatian pemeriksa untuk meneruskan pembacaan. Lagi pemeriksa baca, lagi dia rasa seronok. Semakin pemeriksa ingin nak tahu apa kesudahan cerita karangan yang kamu bina itu ya. Jadi pentingnya gaya bahasa ya. Okey. Jangan lupa ya. Perhatikan pada perkara-perkara ini sangat penting ya. Baiklah, kita lihat apa itu karangan-karangan yang baik. Karangan yang baik ialah huraian yang jelas. Okey, kamu huraikan dengan jelas. Baiklah, contohnya tempat di mana, apa yang berlaku. Okey, bagi tahu supaya pemeriksa tidak keliru. Kalau pemeriksa keliru, habislah cerita tu, maknanya cerita tu kurang jelas. Okey, pemeriksa tak tahu apa sebenarnya yang hendak kamu sampaikan ya. Jangan sampai menimbulkan kekeliruan kepada pemeriksa. Kemudian isi karangan mestilah logik dan diterima akal. Janganlah buat cerita yang bukan-bukan, manusia boleh terbang, kita bukan Superman. Okey, buatlah cerita yang diterima akal, cerita realiti ya. Baiklah, contoh dan huraian yang jelas disertakan. Ada isi, jelaskan, huraikan supaya apa yang nak kamu sampaikan itu nampak. Okey, dan tidak kabur, tidak samar-samar apa yang nak disampaikan oleh kamu ya. Kemudian gaya bahasa mestilah menarik. Okey, struktur ayat yang kemas. Kalau gaya bahasa menarik, kamu secara tidak langsung menarik perhatian pemeriksa untuk membaca karangan isi-isi karangan kamu seterusnya. Okey, tidak banyak kesalahan tata bahasa macam cikgu cakap tadi kan. Mesti semak semula perkataan, ejaan, tanda baca. Ini semua kesalahan tanda baca. Okey, jadi itu merupakan ciri-ciri karangan yang baik ya. Baiklah. Okey, sebelum kita teruskan lagi, cikgu akan bagi contoh untuk contoh bentuk karangan berformat. Okey. Baik, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, perbahasan, baiklah, iklan, ceramah, berita, wawancara, laporan, ucapan, syarahan, catatan dan juga dialog. Baiklah, semua contoh-contoh yang cikgu bagi ini adalah bentuk karangan berformat. Okey, untuk yang ini, contoh ini tidak boleh ditulis seperti karangan biasa. Mesti mengikut format tertentu. Okey, contohnya surat kiriman rasmi mesti ada alamat, okey dan sebagainya lah. Okey, itu contoh ya. Dia tak sama dengan karangan biasa. Gitu juga dengan yang lain-lain ini ya. Okey, menggunakan format-format tertentu. Jadi anak-anak perlu menguasai format karangan bentuk berformat ini ya. Okey, sebelum menjawab soalan. Baiklah, cikgu berikan satu contoh karangan bentuk berformat. Sini cikgu ambil karangan jenis laporan. Baiklah. Okey, anak-anak perhatikan ya. Nombor 1. Okey, nombor 1 di situ anak-anak mesti tulis tajuk laporan ya. Ditulis menggunakan huruf besar pada setiap awal perkataan dan diberi garis di bawahnya. Okey, ataupun nak lebih selamat tulis semua huruf besar, lagi senang ya. Baik, perkara kedua, okey. Tengok situ garis merah situ. Perkara kedua ialah isi laporan.
Okey, di situ lebih kurang 1, 2, 3, 4 atau 5 isilah. Okey, setiap satu perenggan satu isi dan huraikan. Ditulis seperti biasa, dimulakan dengan pendahuluan, isi dan penutup. Okey, cikgu bagi contoh pendahuluannya. Sini ya. Okey. Pada 7 Julai 2019 yang lalu, Kelab Badminton Sekolah Kebangsaan Senadin telah menganjurkan pertandingan bermain badminton. Okey, pertandingan ini bertujuan mencungkil bakat-bakat baru dalam permainan badminton. Okey, cukup. Ya. Itu untuk pendahuluan pengenalan ya. Okey, kemudian di bawah sekali, okey dah habis semua isi. Okey, tulislah penutup kesimpulan tentang laporan tadi atau pendapat kita ya. Okey. Pertandingan badminton ini berjalan dengan lancar hasil kerjasama guru-guru dan murid-murid. Pihak penganjur berharap agar lebih ramai murid dapat menyertai pertandingan tersebut pada masa akan datang. Ya. Okey. Kemudian perkara nombor 3. Okey. Nombor 3 di situ ialah pengakuan pelapor. Siapa pelapor? Kamulah orang yang menulis itu ya. Selalunya setiausaha lah ya. Okey, ditulis sebelah kiri. Sebelah kiri laporan setelah perenggan akhir ya. Dah habis melapor. Okey, tulis pengakuan pelapor ya. Huruf pertama pada perkataan pertama, huruf pertama pada kata pertama mestilah ditulis huruf besar dan dibubuh tanda koma ya. Dilaporkan oleh koma ya. Okey. Kemudian yang keempat di situ ya. Yang nombor 4 tu kita tulis tarikh sama baris dengan pengakuan pelapor tadi ya. Okey, ditulis sebelah laporan iaitu sebaris dengan pengakuan pelapor ya. Okey, mesti ada ya. Baiklah, yang nombor 5 tu tanda tangan pelapor iaitu setiausaha tadi ya. Diletakkan di sebelah kiri di bawah pengakuan pelapor, di bawah disediakan oleh tadi ya. Kemudian yang ke-6, nama penuh pelapor. Nama penuh kamulah kalau kamu melapor ya. Okey, ditulis menggunakan huruf besar. Okey, dan dalam kurungan. Okey, dalam kurungan. Kemudian di bawahnya ditulis jawatan pelapor dan nama persatuan. Okey, contohnya nama kamu. Contohlah Ali bin Abu. Okey, letak dalam kurungan. Kemudian Setiausaha Kelab Badminton Sekolah Kebangsaan Senadin. Okey. Contohnya ialah. Okey. Baik. Ni contoh karangan jenis laporan menggunakan format tersendiri. Okey. Tidak bukan mengikut format biasa ya. Dia ada format tersendiri, format laporan. Baiklah, tadi cikgu dah bagi contoh bentuk karangan berformat. Sekarang cikgu bagi contoh karangan tidak berformat. Okey. Baiklah, kita ada keperihalan. Perbincangan cereka iaitu cerita rekaan. Okey. Kita ada peribahasa, fakta, rencana, penerangan, okey, pendapat, autobiografi dan juga biografi. Ini bolehlah ditulis menggunakan cara yang biasa. Seperti kita menulis karangan cerita yang biasalah. Tak perlu menggunakan format tertentu ya. Baiklah, cikgu bagikan contoh karangan tidak berformat. Baiklah. Okey, ini contoh soalan. Contoh saja ya. Perihalkan, ini perihalan ya. Perihalkan suasana sambutan Hari Kebangsaan di sekolah anda. Baiklah. Yang ini mesti semua sekolah ada mengalami ataupun ada pengalaman okey menyambut Hari Kebangsaan ya. Okey, baiklah. Okey, pertama sekali kita mesti ada pendahuluan. Okey, isi penting dan penutup. Ni 3 perkara sangat penting ya. Okey. Baiklah, kita guna, jangan lupa kita guna A, C, B, D, BAM. Ingat tak A, C, B, D, BAM? Apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, mengapa. Ya. Okey, apa? Okey ya.
Bila rasa susah nak memulakan karangan, jangan takut. Macam cikgu kata, kita ada pembantu CBD Bum itu tadi. Apa? Okey, fikir sendiri ya. Apa yang berlaku? Apa yang hendak kamu ceritakan? Okey, buat definisi umum sedikit mengenai sambutan Hari Kebangsaan ataupun terangkan sedikit apa itu Hari Kebangsaan ya. Kemudian apa? Contoh, pada 31 Ogos setiap tahun, negara kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Sekolah kami juga tidak terkecuali menyambut Hari Kebangsaan di sekolah. Itu contoh. Contoh yang sangat ringkas tapi isinya betul padat ya. Kemudian carilah isi-isi penting. Tengok di sini ada berapa isi? 2, 3, 4. Okey, menggunakan kata tanya. A, si siapa? B bila? D di mana? Ba bagaimana? Siapa orang-orang yang terlibat? Tulislah. Ini rangka saja ya. Okey, guru, murid-murid ataupun kalau nak libatkan yang berhormat pun boleh. Okey. Baiklah, bila aktiviti ini dijalankan? Mungkin sekolah kamu jalankan sepanjang bulan Ogos. Okey. Boleh letak tarikh? Okey. Baiklah, di mana dijalankan? Di sekolah lah, memang di sekolah. Okey, mungkin dia jalankan di dalam kelas ataupun kamu ada buat di tapak perhimpunan. Nyatakan bagaimana aktiviti ini dijalankan. Okey, kamu bagi tahulah ada pertandingan menghias kelas, pertandingan pakaian beragam ataupun pertandingan kelas paling patriotik dan sebagainya. Nyatakan ya. Okey, kemudian penutup. Penutup pendapat kita lah mengapa dijalankan aktiviti ini untuk memupuk semangat patriotisme atau cintakan negara. Jelaskan, huraikan di situ. Senang kalau kamu buat berdasarkan kata tanya. Kata tanya ni sebagai pembantu kamulah untuk memulakan karangan dan meneruskan karangan sampai habis. Senang kan? Okey, kita sudah habis untuk kali ini. Baiklah, cikgu rasa cukup setakat ini dulu. Ya, okey. Lain masa kita jumpa lagi. Sebelum itu, seperti biasa, cikgu nak pesan, kita masih musim pandemik COVID-19 ni. Okey, jaga diri, jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Okey, sekian. Terima kasih.